Salam sejahtera dan selamat petang kepada Dato' Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, Dr. Zalina Muhammad Tahir, Koordinator CDL, guru-guru dari Malaysia, kalau ada guru dari Brunei, Singapura, Indonesia, salam sejahtera. Saya merupakan moderator hari ini. Nama saya Cikgu Tilagawati dari SMK Perempuan Taman Petaling. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dato' Dr. Mahendra Singh untuk share snippet reflects on session bersama dengan kita. Hai Doktor. Hai Tilaga. Yes. Apa khabar? Good afternoon. Kabar baik. Kabar baik. Boleh dengar suara saya? Yeah, very clear, Doctor. All right, thank you. Okay. So thank you. You want me to start? Doctor. Yeah, all right. Okay, terima kasih dan terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat 5 hari bulan Mei. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas saya tunjukkan satu video tentang the unsung heroes, ya, dan tentang seorang guru. Dan saya jangka pada bulan ni ialah bulan Mei yang sangat signifikan dengan tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik. Dan tajuk yang saya pilih hari ini ialah Great Teachers. Great Teachers, what are great teachers, ya? Dan sememangnya banyak dituliskan tentang great teachers di negara kita, dalam jiwa kita sendiri sebagai pendidik, semasa kita murid, semasa kita jadi cikgu, rakan-rakan kita yang hebat, cikgu sendiri pun hebat. Sebagai seorang guru, kita ada cerita-cerita kecil kita yang tersendiri di mana kita telah memberi dan mencurahkan pengorbanan kita dalam bidang keguruan ini. Seperti saya sebut, ada banyak penulisan, contohnya what great teachers do differently. Apakah bezanya? Ya? Kalau kita nak dianggap sebagai the great teacher. Tapi to me, everyone is great dalam cara dia tersendiri. Right? We all have our plus point. Dan persamaan ini, great teachers equal to great results. Dan banyak kali pun kita mungkin pernah dengar ungkapan bahawa the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Artinya apa jua pun, dalam sistem yang terbaik, tetapi yang utama ialah guru yang terbaik, guru yang berkualiti. Dan rapat dengan guru yang berkualiti, tempat kedua dalam ranking itu adalah pemimpin yang berkualiti. Great teachers sudah pastinya dibimbing oleh great leaders. Pihak PGB merupakan sama penting atau seiring dalam hasrat untuk kita melahirkan pendidikan, sistem pendidikan yang menyerlah. That's why great teachers make an important part. Dan kita tahu bahawa setiap guru mempunyai keunikannya sendiri. Kita dengar tentang kaedah mengajar, kita dengar tentang strategi mengajar sesuatu topik, tapi kita juga tahu tentang style mengajar. Style mengajar kita sentiasa berbeza. Apa cara saya akan address kelas saya berbeza daripada cikgu lain mungkin. Mungkin ada juga persamaan-persamaan. Tapi itulah keunikan. Bila kita jadi guru, kita ada brand kita sendiri. We have our own branding. Dan branding itulah yang menjadi peringatan bersama di antara murid dan kita. Saya tahu bila saya bulan Januari, saya pernah sebut ini dalam
pembentangan sebelum ini. Saya bersama dengan murid saya, ada yang saya jumpa selepas 40 tahun. Tahun 83 saya mengajar mereka, and now I was meeting them in 2023, bulan Januari. Dan mereka lepas 40 tahun boleh ingat perkataan-perkataan yang saya selalu gunakan. Dan perkataan itu menjadi perbualan di antara mereka. Bila-bila mereka jumpa tu, Dr. Mr. Mahinda dulu dia cakap macam ni. Kalau dia jadi jurulatih hoki, inilah cara dia dan sebagainya. So we always are in the memory of our students. So kita nak sentiasa murid kita ceria lah. Murid sebenarnya sentiasa harapkan, walaupun di sekolah rendah, di menengah ataupun di lepasan menengah, di menengah atas, Form 6 dan juga di universiti. Hanya di Malaysia kita banyak sebut lecturer, tapi kalau di Amerika, saya lihat di University of Houston dulu, pensyarah pun award dia, anugerah dia ialah Best Teacher Award. Lecture itu adalah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu, tapi they are also teachers, so they get Best Teacher Award. So our students always want to have that best from us. Mereka muka-muka yang kita lihat di dalam yang saya paparkan ni, saya ambil daripada YouTube aja, dan banyak saya baca cerita-cerita tentang guru-guru sebut tentang murid-murid mereka. Very inspiring, very interesting. Dan inilah fabrik. Inilah fabrik yang anda lihat dalam gambar ni. Inilah fabrik pendidikan, fabrik murid kita dalam sistem pendidikan kita, dalam negara kita. Dan kemajmukan inilah yang menjadi fabrik kita. Yang menjadi persamaan yang berbeza daripada yang lain. So, tuan-tuan dan puan-puan, anda pun mempunyai gambar-gambar anda sendiri bersama dengan murid-murid. Dan murid-murid ini bersama kita untuk beberapa tahun saja. After that, they are all on their own. Ya, terima kasih Dr. Zalina. Kalau ada warga pendidik daripada Indonesia dan Brunei bersama kita, terima kasih kerana bersama kita pada petang ini. Okay, next slide please, Siti. So, kalau kita lihat, guru hebat ini, sememangnya bukan mudah, Memangnya bukan mudah kerana banyak harapan dia. Harapan dia banyak, dan kalau kita lihat, guru yang hebat ni sentiasa nak belajar. Saya sebut tadi nak melahirkan ingatan bersama. Hari ini anda semua bersini ada dalam sesi ini kerana nak belajar. Kerana nak dapat satu inspirasi. Kerana nak dapat peluang untuk buat satu refleksi selepas mendengar apa yang saya kongsikan. Ya. Kita tidak lupa bahawa it's not about us, ia berpusatkan kepada murid. Kitalah pembina silaturahim, that relationship. Kita boleh dipercayai oleh murid. Kita boleh dipercayai oleh pemimpin kita. Kita boleh dipercayai oleh rakan kita. Kita jangan lupa kita sentiasa menghargai murid. Walaupun dia datang dari B40, M40 ke, yang mana peringkat pun, kita menghargai mereka kerana kejayaan mereka tu kita tidak dapat nafikan. Setiap orang boleh berjaya. Pada tahun 80-an, bila saya mula mengajar, kami seronok kerana SRP, kalau ada 8 kelas, bila habis peperiksaan SRP, yang akan masuk ke tingkatan 4, hanya 4 kelas saja. Yang 4 lagi biasanya gagal. Dan pada masa itu tak ada pun banyak sekolah kemahiran, institut kemahiran dan sebagainya. Murid itu sudah di luar sana dan buat macam-macam kerja odd jobs. Masa itu belumlah ada Grab dan sebagainya. But they were already out there. Banyak tahun kemudian saya rasa itu adalah satu pendekatan yang tidak terbaik. Kalau kita murid terpaksa tinggalkan sistem, ke mana mereka nak pergi? Maka negara kena sediakan ruang dan peluang untuk mereka. Mungkin mereka tidak mirip kepada aspek akademik. So what can we do for them? So cikgu jangan lupa, guru hebat memberi inspirasi, memberi impak ke atas hidup murid yang mereka takkan lupa.
Kita pembina keyakinan. Telling them you can do it. Satu kali gagal tu tidak berarti anda gagal sepenuhnya. Kita konsisten dengan cara kita deal dengan murid, dan kita mudah didekati. Kita membantu murid mencapai matlamat hasrat mereka. Kita baik hati. Murid sentiasa nak guru yang baik hati. Kita bersifat belas kasihan. Kita ada empathy. Kita ada adab terpuji. Cara kita bercakap, budi pekerti kita, bahasa kita. Kita mendahulukan murid. Kalau anda ingat tentang video minggu lepas, bagaimana cikgu tu mendahulukan muridnya, membimbing murid lepas kelas dan sebagainya. Kita mendahulukan murid. Kita jalankan tugas secara kolaboratif dengan rakan-rakan. Kita sentiasa nak mengutamakan champion our kids. Kita passionate about kids. Saya masih ingat seorang pensyarah dia kata, if you do not like children, then you should not be in education. You should not be a teacher. If you want to be a teacher, you must be passionate about kids. Dalam arti kata yang lain, you must like kids. You must like children. If you like children, then you are at the right place in education. Sentiasa prihatin, caring dan boleh berjenaka. A teacher is half an actor. Banyak penulisan tentang ini. Kita bukan saja nak sentiasa serius. Kita boleh juga berjenaka sedikit. Kita boleh, we can crack jokes, right? Ada kelakar kita sendiri dan setiap kelakar kita tu berbeza-beza. Ada cikgu suka menyanyi dan sebagainya. Kita menggalakkan pembelajaran. Kita menyediakan peluang pelibatan murid dalam pelbagai aktiviti. Kita tidak pilih kasih. Kita tahu bahawa setiap murid ada kehebatannya tersendiri. Biar mereka terlibat. Kita sediakan ruang dan peluang. Kita arif tentang perkembangan semasa pendidikan. We have to keep in touch. Kita tak bolehlah bergantung hanya kepada latihan di universiti dan IPG yang kita terima 15 tahun dahulu. Kita sendiri terpaksa meneroka ilmu. We have to find that knowledge. We have to find the new touch. Pendekatan yang terkini. Kita jujur dan berdedikasi. Kerana akhirnya kejujuran itu penting dalam apa juga kita buat, walaupun penilaian murid-murid. Kita murah hati. Kita sentiasa, kalau kita lihat kita boleh bantu murid, kita cuba bantu mereka. Kita percaya semua murid boleh berjaya dalam cara dia tersendiri. Akhirnya, falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa kita nak murid yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani, dan akhirnya menjadi ahli masyarakat yang baik. A good citizen. Itu saja harapan kita. Ini tidak berarti kalau semua murid yang datang akhirnya kita ada 400,000 engineer atau 50,000 doktor. Tidak. Setiap murid itu ada peranan dia sendiri dalam kerja yang dia akan lakukan. Dan fabrik itulah yang terdapat di hampir semua negara. Every member of daripada cohort tu akan ada tempatnya tersendiri. So tuan-tuan dan puan-puan, senarai ini bukan senarai yang exhaustive, bukan senarai yang ada muktamadnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil senarai ini dan tambah tentang diri anda sendiri. Anda mempunyai kehebatan-kehebatan dan ciri-ciri terpuji yang tersendiri. Dan itulah yang menjadikan anda unik. Kita dalam satu profession tak lama lagi, minggu depan kita akan dengar orang menyatakan macam-macam tentang Hari Guru dan memuji guru-guru mereka, a mother of all profession. Kalau hari ini kita dengar Sajak Usman Awang dan kita tahu bahawa kalau siapa-siapa pun, Perdana Menteri pun hari ini, sudah pastinya satu masa dahulu, beliau pun bersekolah di bawah seorang guru. So tuan-tuan dan puan-puan, next slide please. So jangan lupa, ini The Great Teachers. Minggu lepas pun saya ada kongsikan. Anda boleh cetak sendiri, boleh dapatkan. You create your own.
what makes you great, adakan ciri-ciri anda tersendiri. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak cara kita boleh menilai diri kita sendiri, apakah kehebatan kita. A great teacher opens minds, inspires dreams, builds confidence, and shines a light on the path towards leading a great life for our students. We want to help children succeed. The best teacher forever, right? So great teachers equals to great results. So tuan-tuan dan puan-puan, teruskan sumbangan anda untuk sistem pendidikan kita. Ada masanya kita rasa down sedikit, tapi jangan bimbang, dapat tenaga daripada rakan-rakan kita, tenaga kolaboratif itu. We are all as a big team. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, the best teachers teach from the heart, not from the book. Ya, buku tu ada, buku teks tu ada, tapi cara kita menyampaikan datang daripada sanubari jiwa kita. So remember, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, dan tak ada siapa boleh beri kita pengalaman, tapi orang boleh kongsikan pengalaman dan boleh beri kita kongsikan ilmu daripada pelbagai sumber. Atau dalam duduk profesional, kita bincang dan sebagainya. So itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Tilaka. Terima kasih kepada Dr. Mahinder. Saya memang kagum dengan cara penyampaian. Saya ni like a secret follower, Doktor. Okay. The key point that I appreciate sangat daripada sesi ini adalah sebagai guru, bukan sahaja kita memastikan pelajar kita mencapai keputusan yang cemerlang. Selain daripada itu, kita juga perlu membawa impak yang tinggi, yang bermakna ke atas hidup murid-murid kita. Dan juga kita kena melahirkan ingatan-ingatan yang manis bersama dengan murid kita. Itu adalah dua perkara yang sangat-sangat valuable thing saya appreciate daripada doktor. Doktor, kalau diberi peluang, boleh tak doktor share guru yang doktor sangat kagumi masa doktor menjadi sebagai seorang pelajar? Wow, my God. Itu adalah 45 tahun dahulu. I think I liked my hockey coaches. Mereka guru sejarah dan juga guru matematik dan guru geografi. Kerana bila dia jadi guru pengawas hoki, dia bina satu jalinan dengan kami. Tapi itu tidak berarti sebagai murid kerana pemain hoki sekolah maka kita dapat keistimewaan, tidak. Tapi kita bina, we could talk to our guru hoki seperti rakan kadang-kala. Dan walaupun kita kalah, kadang-kala dia tak adalah tak ada marah, nothing. Oh, you all played well. I think never mind, let's look at our next game. Dia cakap begitu aja. So we feel good, you know. Winning is not really everything, but we learned from them. So I think those were the teachers that of course, there were teachers who kadang-kala dia ada cara dia sendirilah, right? So yeah, so I think if you ask me to answer your question, I remember Mr. Lam. So Mr. Lam was my hockey teacher, and dia cool aja. Dan seorang lagi Mr. Tarma Palan, and my form 5 teacher even Cikgu Ahmad Din. Cikgu Ahmad Din, I still remember. He also was very cool. Sometimes we used to be a bit naughty, tapi dia cool aja. So dia hanya akan ingatkan your SPM is not far away, your MCE, masa zaman tu kita panggil MCE tahun 76. It's not far away, so you prepare and this and that. Yeah. Tapi setiap guru ada keunikan dia sendiri, Puan Tilaga. Dia ada keunikan sendiri. Ada guru PJ kami dengan telatah dia sendiri. Yang ramai akan cakap,
yang ramai akan cakap ialah guru PJ. All yang different batches always. Nama dia ialah Gurcharan Singh. Gurcharan Singh was a very famous guru PJ di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah. Bertahun-tahun semua lepasan sekolah itu akan ingat Mr. Gurcharan. Sebab dia ada nama samaran dia juga, dia dipanggil Mr. White. Mr. White. Sebab dia daripada serban dia sampai ke kasut semua putih. So nama dia kekal sebagai Mr. White. So itulah nakal-nakal cikgu, murid-murid kita bagi nama lah pada setiap cikgu. Okey, itu saja. Thank you. Thank you, doktor. Daripada riak muka doktor, boleh nampak bagaimana doktor enjoy your school life and appreciate guru-guru yang pernah mengajar doktor. Thank you very much, doktor. Okay. Yeah, you're welcome. Kalau boleh saya tambah sikit atau tanya, saya rasa apa yang Datuk jelaskan tadi pun terdetik di hati saya. Antaranya kat situ percaya akan sebagai guru kita yakin dan percaya bahawa murid-murid kita boleh berjaya. Maknanya bila kita rasa mereka memang boleh berjaya, berarti kita juga telah membawa ruang kepada mereka untuk membolehkan mereka terus maju. Sebab bagi saya cikgu itu ada aura positifnya kan Datuk. Kalau kita sentiasa positif, dia akan reflect kepada anak didik kita. Kalau kita tak positif tu tak baguslah. Sebab tu sebagai seorang guru saya yakin dan percaya kita always akan mempositifkan diri kita dalam apa keadaan pun. Dan kita akan jumpa murid-murid kita di merata-rata ya. Saya berapa kali kadang-kala naik flight jumpa datang Stewart, sir, I was your student in Form 3. Ya. Lepas tu sebelum turun, dia bawalah hadiah. Datuk ni sebenarnya macam bagi satu reflection bahawa memang seorang guru yang hebat sebab dah ramai keluaran muridnya di luar sana dan mereka boleh ingat dan boleh jumpa balik. Bila nampak dan boleh bertegur sapa, itu menunjukkan seorang guru yang ini ialah impak atau kesan selepas berpuluh-puluh tahun kan Datuk. Kita betul. Nampak. Dan saya sangat yakin pada ketika murid tu jumpa Datuk mesti tersentuh ke hati. Wah, ingat dia lagi pada saya. Kita tak perlu suarakan tapi hati kita tu kan. I have a good memory of faces. Dan saya nak akhir dengan satu cerita. Mungkin saya pernah cerita 2 tahun sebelum ni. Seorang pelajar saya, dia gagal SRP zaman itu, tahun 83, 80, tahun 82 ke 83, dia gagal ya. Dan satu hari saya jumpa dia dekat Gotong Jaya, dekat Seri Kembangan. Dan saya cam dia, saya cuci pergi ke car wash. Lepas tu saya kata pada isteri saya, I said, this guy was my student. Nearly 35 years ago lah, masa tu. Dan saya kata I'm going to approach him lah. Saya pun petik sentuh bahu dia, kata nama you Chin Chi Yao. Dia kata ya. Dan dia tengok saya, dia kata wah, cikgu Mahendra Singh. I said yeah, okay. And you know the surprising part, why am I sharing this story? He was now a big pembekal untuk jentera berat bagi membina flyover. Untuk membina flyover, dan dia tinggal di tempat mewah, rumah banglo. Dan dia kata, tapi masih lagi rendah di tahun. Adalah cikgu, okey lah, saya okey. Saya tengok dia lebih dari okey lah. Dia sewakan mesin heavy machinery untuk membina flyover. So you see kejayaan murid kita, mungkin dia tak lepas SRP, ada kejayaan dia cara lain. So, itu saja. Sorry, Cikgu Nasha sedang menunggu dah. Thank you. Kita sedang mencuri masa dia. Tapi ini adalah bulan Hari Guru. So, kita cakaplah tentang guru-guru dan murid kita. Thank you, Dr. Mahendra and Dr. Hazlina. Saya setuju dengan point Dr. Hazlina. Hubungan kita tak akan berhenti selepas SPM. Kita akan sentiasa di hati dan juga di dalam pemikiran mereka. Okey. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan
Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu siri ke-88, Connecting Dots Learning. Dan guru-guru yang first time join program ini, you are most welcome. Cikgu yang sentiasa setia bersama dengan kami, you also welcome. Okey, objektif program ini adalah berkongsi ilmu dan kemahiran. Kedua, membangunkan kompetensi guru. Ketiga, meningkatkan keupayaan. Keempat, membina jalinan dan jaringan perterusan. Okey, sebagai peserta, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam dari pukul 2.50 atau 3 petang sampai 4.30. Perkongsian adalah secara hands-on. Sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita menjemput seorang muka atau guru yang sangat hebat pada pandangan saya sebab saya personally very close bersama dengan Nasha, Cikgu Nasha Nodia. So, izinkan saya memperkenalkan seorang pendidik yang sangat berdedikasi dan berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains. Beliau adalah Cikgu Nasha Nurdiana. Beliau mengajar di Sekolah Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Beliau juga seorang guru cemerlang sains PG48. Beliau berkhidmat sebagai pendidik selama 15 tahun. Beliau holding banyak portfolio tetapi beliau hanya listkan beberapa sahaja. Beliau merupakan jurulatih utama Sains Negeri Selangor. Beliau juga adalah speaker di Social Emotional Learning Educator di Arus Academic. Beliau juga Duta Guru STEM Petronas kohort kedua. Selain daripada itu, beliau juga Sustainable Development Goal Trainer di Open University. Akhir sekali, beliau juga seorang wakil gombak ke peringkat negeri bagi pencalonan ikon guru STEM peringkat kebangsaan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Nasha untuk menyampaikan tajuk hari ini. Dipersilakan Cikgu Nasha. Okey, terima kasih Cikgu Tilaga. Okey, di atas inspirasi juga daripada guru-guru yang dalam pasukan CDL yang bersama-sama dengan saya dan juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang setia bersama dengan CDL dan juga kepada guru-guru yang setia bersama CDL. Dan saya percaya cikgu-cikgu semua sentiasa bersemangat dan bermotivasi untuk menambah baik amalan PDP kita sepanjang perkhidmatan kita. Jadi tajuk yang saya bawakan ini memang satu tajuk yang menarik dan saya sebenarnya secara personal memang saya ada satu passion yang saya ingin mendalami lagi tentang PAK21 dan juga tentang kebat ni. Jadi dengan dengan sedikit pengalaman, dengan pengetahuan yang saya ada, saya ingin berkongsilah dengan cikgu-cikgu semua supaya kita dapat satu pandangan atau perspektif yang lebih positif dan untuk kita mengamalkan PAK21 ni walaupun banyak cabaran yang kita hadapi kat sekolah. Kita adalah seorang guru yang mempunyai tugas yang pelbagai, multitasking. Namun kita sentiasa mencari ruang yang ada untuk kita mengamalkan PAK21 dan juga kita ingin membina kemahiran berfikir kepada pelajar. Okey, jadi tak melengahkan masa, saya nyatakan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama,
iaitu cikgu-cikgu semua, okay, dan juga saya dapat tahu juga ada juga daripada pegawai daripada SIC Plus juga yang bersama dengan kita pada hari ini, dan juga guru-guru yang jauh daripada Brunei dan juga daripada Indonesia juga bersama dengan kita pada hari ini. Jadi objektif pertama melaksanakan PAK21 daripada demonstrasi yang akan saya tunjukkan. Okay, yang objektif yang kedua, okay, membina objektif pembelajaran atau saya akan ringkaskan dengan sebutan OP dan juga kriteria kejayaan atau sebutan pendek KK dalam RPH. Rancangan pengajaran harian saya akan ringkaskan dengan sebutan RPH. Objektif yang ketiga seterusnya, cikgu akan mengetahui cara pelaksanaan PAK21 dan memasukkan atau mengintegrasikan elemen kebat dalam RPH. Dan seterusnya, cikgu akan mengenal pasti apa itu scaffolding dan apakah itu toolkit ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut alat berfikir, dan peralatan-peralatan yang boleh cikgu gunakan dan cikgu simpan, yang boleh cikgu guna pakai, yang boleh digunakan dalam PAK21. Okey, cikgu-cikgu. Okey, first activity kita akan terus buat engagement hands-on, cikgu. Okey, jadi saya nak minta kerjasama semua audiens yang ada di dalam webinar ini untuk mengambil sehelai kertas A4. Okey, untuk makluman semua, terdapat pelbagai dan banyak ya aktiviti PAK21. Okey, jadi saya pun maklum cikgu-cikgu semua pun memang mungkin ada yang dah pernah melaksanakan dan mungkin ada lagi yang masih mencari-cari lagi kan apa aktiviti yang mudah, yang tidak merumitkan. Jadi saya pilih aktiviti ini memang sangat mudah, cikgu. Okey, jadi cikgu-cikgu dah ada kertas ya. Okey, aktiviti ini kita namakan Mind and Combine. Okey, terlebih dahulu saya nak tanya, cikgu-cikgu siapa yang dah pernah dengar aktiviti ni? Dalam banyak-banyak jenis PAK21. Okey, boleh respon dalam chat? Atau siapa yang pertama kali? Mungkin yang pertama kali pula. Yang pertama kali baru-baru dengar. Okey, pernah? Belum? Okey, first time. Wow, saya rasa kalau yang belum ni mesti excited kan nak tahu macam mana. Okey, tak apa cikgu. Kat sini lah saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu kan. Cikgu bertuah tau dapat bersama dengan saya hari ni sebab banyak saya benda saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Okey cikgu, tak apa. Okey. So, stay tune, setia bersama dengan saya. Okey cikgu, macam ni ya. Okey, jadi cikgu lihat dalam slide. Okey. Bayangkan sekarang ni cikgu ni adalah pelajar. Okey, cikgu adalah pelajar, cikgu masuk kelas. Cikgu akan edarkan kertas A4 ni kepada semua murid. Okey, dan sebelum itulah kita akan bahagi-bahagikanlah pelajar tu dalam kumpulan. Okey, dalam kelas kita tengok susunan meja dan kerusi tu bagaimana. Kalau katakanlah mereka dah duduk dalam berkumpulan, okey, kita mungkin dah assign dah pelajar tu boleh duduk dalam kumpulan berempat ataupun berlima. Tapi katakan duduk penjarakan, dia ada duduk single meja, so kita boleh tetapkan. Biasanya untuk aktiviti perkumpulan digalakkan lebih daripada 2 orang lah cikgu. Sebab apa saya kata lebih daripada 2 orang? Sebab kalau aktiviti dia melibatkan 2 orang, dia akan jadi aktiviti tu think and pair share, cikgu. Jadi kita nak buat aktiviti yang berkumpulan, kalau jumlah dia dalam 2 saja, dia tak ada impak yang besar lah. Seorangnya 3, 4. Team 4 pun tu pun dah just nice lah. Bilangan tu dah cukup. Tapi kalau ramai sangat pun kita tak nak nanti ada ahli yang tak berfungsi kan, yang tak main peranan. Okey cikgu, saya nak cerita sikit. Aktiviti dululah. Okey, bila masa saya terokai aktiviti ni? Okey, sebenarnya saya mula terokai aktiviti ni, Mind and Combine ni semasa waktu PKPP lah. Waktu tu kan sekolah dah dibuka. Kemudian pelajar kan dia berada di sekolah dengan penjarakan, duduk berasingan. Kemudian mereka pun ada SOP kena patuhi, sama juga dengan cikgu. Jadi saya rasa walaupun dalam halangan begitu,
kita punya misi untuk untuk membina aktiviti PA ke-21 dan melibatkan pelajar ni untuk mereka bekerjasama dan mengajar secara berpusatkan murid, kita mesti nak teruskan. So jadi apa saya fikir aktiviti Mat and Combine ni adalah yang paling sesuai. Okey, jadi cikgu kena lipat 2, cikgu. Kertas ni. Dia cikgu lipat 2. Okey, cikgu akan minta pelajar, pelajar akan tulis. Ruangan bahagian atas adalah bahagian main. Okey, jadi cikgu tulis, bahagian atas adalah bahagian main. Okey, bahagian bawah adalah bahagian combine. Okey, cikgu ya. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita bagi tugasan kepada pelajar ini? Okay, untuk makluman cikgu, saya jelaskan dulu. Okey, aktiviti My Combine ini adalah tugasan ni bermaksud bahagian atas. Bahagian atas ni adalah jawapan murid tu sendiri. Okey, jawapan murid tu sendiri. Bila pelajar tu dia bertemu dan dia bekerjasama, jawapan mereka akan akan bergabung. Dia akan bergabung di ruangan bahagian bawah, bahagian combine. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Jadi sekarang ni saya ada banner lah. Okey, beri contohlah satu tugasan. Okey, ini berkaitan dengan subjek saya tentang sains. Okey. Saya katakan saya nak beri tugasan ni kepada pelajar saya. Jelaskan faktor pencemaran alam sekitar. Okey, bila jelaskan faktor alam sekitar, okey, sebenarnya kita boleh olah macam mana cara kita nak nak menggunakan Mat and Combine ni untuk tugasan ni. Jadi apa yang saya fikir, okey, untuk aktiviti ni ialah faktor-faktor itu maksudnya guru tu telah tentukan dulu. Bermakna katakan pelajar tu ada 4 orang. Pelajar pertama, okey, dia akan memikirkan faktor untuk dijelaskan tentang faktor pembakaran terbuka. Manakala pelajar kedua, okey, dia akan menjelaskan faktor sikap tidak bertanggungjawab individu atau organisasi yang melibatkan pembuangan sisa domestik. Okey. Pelajar ketiga pula, okey, dia akan menjelaskan faktor penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Dan pelajar keempat, okey, dia akan menjelaskan faktor pembuangan sisa industri dan pertanian yang tidak terkawal. Okey, bermakna setiap pelajar mereka akan tulis jawapan secara individu dulu. Di bahagian main. Main tu maksudnya jawapan saya punya. Okay, cikgu bagi masa lah pada pelajar, berapa yang nak diperuntukkan untuk mereka menyelesaikan tugasan ni. Okay, seterusnya, waktu yang seterusnya untuk bahagian combine, mereka akan berbincang. Pelajar yang 4 orang ni akan berbincang dan bermula dengan pelajar pertama. Dia akan bercakap, dia akan berbincang, dia akan bagi tahu jawapan dia kepada kawan-kawan dia yang 3 orang lagi. Pada masa itu, 3 orang lagi kawannya, dia akan mencatat. Okey, dia akan mencatat apa poin ataupun isi-isi yang berkaitan dengan jawapan daripada rakannya yang pertama tadi. Okey, seterusnya, pelajar 2 pula akan ambil giliran. Bila pelajar 2 akan ambil giliran, 3 orang lagi pelajarnya, yang pelajar 1, 3 dan 4 tu, dia akan mencatat. Dia akan ambil isi yang berkaitan lah untuk dia catat dekat dalam ruangan combine. Dan seterusnya pelajar 3 dan juga pelajar 4. Okay, cuba cikgu bayangkan ya, situasi pada masa tu bermakna semua isi-isi ataupun semua faktor-faktor yang telah dijelaskan tu semua dapat tak digabungkan dalam ruangan combine ni? Boleh respon dalam ruangan chat? Saya tak tahu kenapa dia lari. Boleh. Okey, cikgu maksudnya semua penjelasan tu bagi setiap faktor tu setelah digabungkan dalam ruangan combine, cikgu. Ya, betul Cikgu Haidir. Boleh setelah digabungkan dengan rakan-rakan. Okey. Jadi itulah sebenarnya bagaimana aktiviti Mat and Combine ni dilaksanakan.
Dan cikgu boleh fikir lagi mungkin ada pendekatan yang lain tapi boleh relate, boleh kaitkan dengan Mind and Combine ni. Okey, macam saya tiba-tibalah ada fikir ada satu idea. Tajuk yang saya keluarkan ni kan, dalam subjek sains dia ada tentang pencemaran alam. Kalau guru bahasa Melayu, dia mengajar karangan kan, bentuk fakta, guru bahasa Melayu pun boleh buat kaedah macam ni. Maksud saya mungkin dalam bahagian isi-isi utama kan, mungkin ada 4 ke isi utama. Jadi boleh satu isi utama tu kita agih-agihkan, bahagikan kepada pelajar. Jadi tidaklah terbeban pelajar seorang saja dia kena fikir keseluruhan 4 isi utama dalam ruangan dalam isi tu, dalam isi karangan tu. Jadi itulah purpose lah, kata tujuan kita boleh memudah cara aktiviti ni, melibatkan aktiviti Mind and Combine. Sorry cikgu, MIND, saya tersilap, MINE, saya tersilap tu. Okey, terima kasih atas ingatan cikgu. Okey, jadi bagaimana cikgu, kalau cikgu boleh faham, saya akan proceed. Okey, terima kasih cikgu. Okey, boleh bagi pandangan untuk ada soalan dekat situ. Okey, aktiviti Mind and Combine bagi murid yang tidak pandai menulis dan aras rendah. Okey, kalau macam saya terfikir juga kalau murid yang tak pandai menulis, mungkin cikgu boleh bantu dengan biasanya lah, kalau pelajar tu belum boleh lagi dia nak membina ayatnya sendiri, cikgu boleh buat bentuk isi tempat kosong, mungkin saya pada pendapat saya lah. Mungkin cikgu boleh buat macam mana yang ada sengkang-sengkang tu kan, macam sekolah rendah saya bukan cikgu BM lah, tapi dia ada macam sengkang-sengkang. Jadi dia akan sengkang-sengkang tu dia akan sambung, dia akan hubung-hubungkan je daripada perkataan-perkataan tersebut menjadi ayat. Itu mungkin pada pandangan saya lah untuk aktiviti melibatkan yang menulis ni. Cikgu, kalau subjek sejarah pun sesuai, sejarah kan banyak perbincangan kan. Dia nak kena menghurai-hurai tu, menghuraikan, jadi boleh kita Mind and Combine ni pun memang sangat sesuai. Lagi satu, saya pernah buat aktiviti sebenarnya yang saya buat dengan pelajar saya sebenarnya pada masa ni adalah bukan berkaitan dengan penjelasan, tak, dia berkaitan dengan proses cikgu. Sebab saya ajar sains. Jadi saya nak minta pelajar saya menerangkan apa itu proses pemvulkanan getah. Jadi dalam buku teks dia ada melibatkan satu perenggan dalam 5-6 ayat lah macam tu. Jadi saya pun terfikir kan, okey, macam mana saya nak buat aktiviti berpusatkan murid dengan cara untuk bagi penerangan. Tiba saya dapat idea, apa yang saya buat ialah setiap ayat berkaitan dengan proses tu saya janakan dalam bentuk ayat tanya. Jadi yang pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4 tu dia menjawab soalan tu berdasarkan ayat tanya yang saya bagi, lalu jawapan mereka tu bila digabungkan menjadi satu penerangan berkaitan proses. Itu yang idea yang saya dapat pada masa tu. Jadi memang berkesan cikgu. Jadi bila pelajar tu dah siap kan, biasanya macam saya suka pelajar tu dia bercakap kuat. Maksudnya ada wakil datang kan, dia berdiri macam tadi gambar tadi kalau cikgu tengok tadi, dia berdiri. Lepas tu yang berdiri tu wakil lah daripada kelas, daripada kumpulan tu. Jadi dia akan bacakan. Jadi cikgu dia mendengarlah jawapan murid. Jadi kita akan boleh buat checklist. Betul ataupun salah jawapan mereka. So macam ni lah. Bila dalam kelas kan mereka ni berbincang ni. Nak combine. Nak gabungkan jawapan mereka. So okey tak cikgu? Okey. Terima kasih. Alright cikgu. Langkah-langkah lah cikgu. Ya, langkah-langkah ni arahan yang saya dah tunjukkan dekat slide ni cikgu. Okey. Seterusnya pula, okey kita teruskan lagi cikgu. Okey, penting saya nak buat aktiviti hands on ni memang dekat awal sesi lah. Okey, aktiviti round robin cikgu. Okey, sekarang ni aktiviti round robin, kalau kita baca lah dia punya cara pelaksanaan, secara dia bagi umum sajalah kan. Maksudnya pelajar tu dia akan berkongsi jawapan juga tapi secara meja bulat. Di corner meja bulat. Tapi kalau meja tak jumpa meja bulat, macam mana cikgu? Adakah kita kena batalkan kita punya aktiviti ni?
Boleh, still boleh. Walaupun saya mengajar di Mak Masan kan, meja 4 segi. Tapi boleh je. Tanpa meja pun boleh. Saya apa saya buat, saya minta pelajar tu buat dalam bentuk bulatan. Okey, buat dalam bentuk bulatan. Lepas tu, okey, saya punya alat yang cikgu tengok dekat dekat slide ni papan yang memang saya sentiasa ada dalam saya punya alat-alat PAK 21 saya. Clipboard kan, clipboard. Jadi clipboard ni memang selalu saya guna untuk membolehkan pelajar tu dia boleh guna papan tu dan saya letakkan kertas satu lembaran. Jadi sebabkan aktiviti ni round robin, saya binalah satu lembaran kerja, buatlah simbol ada logo round robin dekat tengah-tengah tu. Jadi pelajar akan dia akan keluarkan pen setiap seorang. Lepas tu saya assign tugas kepada pelajar. Okey, ni contoh cikgu. Okey, sekarang ni berdasarkan kriteria kejayaan, dia ada sebenarnya 3 lah kriteria kejayaan pelajar tercapai. Jadi, saya bagi 3 tugasan lah kepada murid. Ada 7 kumpulan. Okey, jadi apa yang saya buat, saya assign pelajar. Okey, yang kumpulan 1 dengan kumpulan 2, dia akan menjawab soalan nombor 1. Tugasan nombor 1. Yang pelajar kumpulan 3, 4, 5, dia akan menyelesaikan tugasan menjawab soalan nombor 2. Kumpulan 6 dengan 7 akan menyelesaikan tugasan nombor 3. Okey, jadi setiap kumpulan dia akan bincang. Jadi mereka fikirlah apa contoh dia. Setiap orang dia fikir kan. Contoh tu. Lepas tu bila masa dah selesai, kita dah bagi, pelajar akan nyatakan jawapan dia. Jadi kita pun boleh semak jawapan murid daripada maklum balas ataupun jawapan yang diberikan oleh murid setiap kumpulan. Ini cara round robin, cikgu. Oh, tentulah boleh cikgu, boleh amalkan. Boleh. PAK 21 ni sampai sehingga ke peringkat pelajar menengah. Orang dewasa pun boleh cikgu. Memang boleh. Dia tak limit untuk pelajar-pelajar sekolah saja. Kalau kindergarten kan, mereka lagi seronok buat aktiviti ni kan, dengan asyik-asyik comel diorang kan, belajar. Okey cikgu, kita teruskan lagi. Okey cikgu, sekarang ni kita pergi ke bahagian kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dan kita perlu kembali kepada rajah hierarki aras berfikir. Dan kita sebagai pendidik cikgu, pastinya taksonomi Bloom tu memang sentiasa lekat dalam kita punya ingatan kita. Okey, yang itu taksonomi Bloom ni taksonomi yang lama lah dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi bila kita tengok sejarah, selepas teknologi Bloom ni ada semakan daripada Anderson dan lalu menjadi edisi semakan, taksonomi semakan Anderson. Dan sehingga sekarang kita sebenarnya perbincangan kita biasa tentang kebat ni kita memang merujuk kepada yang berkaitan dengan Anderson, semakan Anderson. So cikgu, kita tengok kepada edisi semakan Anderson. Bermula daripada aras bawah, mengingat. Okey, seterusnya ke peringkat memahami. Tahap mengingat dan memahami adalah tahap kemahiran berfikir aras rendah. Bila kita nak bincang, kita sebut aras tinggi, dia melibatkan tahap mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey cikgu, saya nak teruskan lagi. Okey, moderator telah hantar saya rasa telah hantar sekejap lagi selepas ni. Okey, kita nak kena tahu bagi setiap tahap. Okey, inilah dia cikgu kata-kata kerja yang kita perlu rujuk. Perlu kita kenal pastilah bagi setiap tahap pemikiran ni, dari mengingat kepada memahami apa maksud dia dan juga apa kata-kata kerja yang berada dekat dalam setiap tahap tu. Okey, moderator telah hantar dalam chat box sebab terlalu kecil kan dalam slide ni. Kalau cikgu dapat ambil dalam chat box lebih jelas. Okey, seterusnya tahap mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Okey, jadi cikgu, kata-kata kerja ni lah yang kita kenal pasti apa kriteria kejayaan, KK ataupun disebutannya KK. Yang perlu kita proses kerja murid yang perlu
murid tu buat daripada objektif pembelajaran. Okey. Okey, cikgu. Okey, okey, bagi sekolah-sekolah di Malaysia cikgu, kita maklum bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengadakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia program TS25, Transformasi Sekolah sehingga tahun 2025. Dan saya percaya cikgu-cikgu ada yang telah sekolah cikgu yang telah menjalani ataupun telah berada pada kohort yang lebih awal sehinggalah sekarang adalah kohort yang ke-7. Jadi perkongsian saya, dia sebenarnya ada kaitan dengan modul 3 dalam TS25, cikgu-cikgu. Penekanan saya adalah dalam modul 3 ni adalah nombor 4, objektif berkaitan dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Nombor 4 dan juga dia melibatkan yang seterusnya nombor 8, rancangan pengajaran harian dan juga 7, kebat. Okey, saya dah besarkan slide. Okey, nombor 4, nombor 7 dan nombor 8. Sebab 3 perkara ni memang sangat penting dan berkaitan dengan RPH, hari-hari kita buat RPH dan kita perlu mahirlah cikgu kita praktis sampai mahir nak membina kriteria kejayaan. Kita sekarang ni pun sebenarnya dalam modul 3 TS25 dalam tajuk 4 ni kita perlu memahami membezakan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Yang selepas ni kita akan bincang. Alright, okey cikgu, saya teruskan. Okey. Okey, mengapa perlu PAK 21? Okey, mungkin saya boleh dapat respon-respon awal dulu daripada cikgu. Okey, pada pandangan cikgu, kenapa perlunya PAK 21? Okey, boleh saya dapatkan jawapan cikgu? Ya, okey, ya, untuk menarik minat. Ya, betul, enhance 4C. Betul, okey. Melahirkan murid yang berfikir, student-centered learning, practice thinking outside the box. Dunia berubah interaksi murid dengan guru lebih berkesan, banyak kaedah boleh guna, menyertakan PDP selaras dengan pemikiran student terkini, promote deep learning, murid seronok. Semua jawapan cikgu, semua betul. Aktif, yes, betul. Mengenali kekuatan karakter murid. Semua betul cikgu. Okey cikgu, tahniah cikgu Okey, memang cikgu semua memang guru-guru yang hebat. Okey, jadi sekarang ni jawapan-jawapan cikgu ni kan sebenarnya saya dah merangkum kepada saya nak rumuskanlah, merangkumkan kepada 4. Ini 4 perkara penting ni. Okey, yang berkaitan dengan kemahiran yang ada tentang 4C 1N tu, okey, sekarang disebut 6C. Ya, 6C. Kemahiran 6C. Jadi yang 6C ni communication, kolaboratif, collaboration, pemikiran critical thinking, pemikiran kreatif, creative thinking, perwatakannya, karakter. Okay, kita nak pelajar tu membina karakter yang baik. Dan juga citizenship. Citizenship. Semangat mencintai patriotisme. Dan juga pelajar-pelajar ni bila kita buat aktiviti berpusatkan murid, mereka boleh bergaul cikgu. Boleh mingle. Mingle tu bukan hanya pelajar sebangsa saja, dia boleh bergaul dengan semua bangsa. Sebab itulah yang bagi saya itu aspek penting cikgu. Kan kita tak nak dalam sekolah kita ada sebahagian daripada kaum-kaum yang minoriti ni dia terasa terasing cikgu. Jadi saya rasa kita kena ambil maklum tentang perkara ni, dan kalau kita nampak ada kecenderungan mereka ni bergaul dalam satu bangsa saja, kita kena perlu leraikan mereka, bagi mereka ni bergaul dengan kawan-kawan dia lain. Yes, betul kan Cikgu Jeremy, Cikgu Pak Mini pun cakap sebab dia berlaku cikgu di depan mata saya ada pelajar yang terasa tersisih.
Dia rasa tersisih sebab kerana sebab ni. Mungkin pada cikgu tu mungkin dia tak sedar lah kan perkara ni, tapi ada pelajar tu dia cakap, dia mengadu. Jadi saya pun rasa sedih juga dekat pelajar ni kan, sampai dia boleh terasa macam tu. Jadi kita pun kena jaga ambil kira perasaan anak-anak murid kita. Okey, yang kedua, tadi cikgu ada sebut tentang deep learning kan. Okey, bila sebut deep learning tu adalah pembelajaran bermakna. Okey, sebenarnya pun ialah kalau ikutkan teori, memang teori ni kita perlu mendalami lagi apa yang bermaksud pembelajaran bermakna. Tapi saya kongsikan sikitlah beberapa poin penting kan. Dalam pembelajaran bermakna ni, bermakna kita nak pelajar tu dia lead the learning. Guru ni fungsi dia membimbing. Dan juga, kita nak pelajar tu kan, dia boleh cipta pengetahuan baru. Ini tahap yang paling tinggi lah cikgu. Kalau pelajar tu dia mampu kan, dia boleh cipta pengetahuan baru daripada topik yang konten yang kita ajar tu, dan dia boleh kaitkan dengan dunia yang sebenar. Setakat ni kalau dia kita kata boleh mengaplikasi kan, tapi kalau dia boleh cipta, lagi hebat. Dan yang ketiga, salah satu lagi ciri pembelajaran bermakna ni, hasil pembelajaran cikgu tu dia bertahan lama dan dia boleh melekat sepanjang hayat cikgu. Jadi yang itulah yang bermakna kepada murid. Ada something meaningful dalam pengajaran cikgu tu. Dia ingat pengajaran cikgu sampai bila-bila. Walaupun pelajar tu dah habis sekolah, dia masih lagi keintar dengan cikgu, dia ingat cikgu macam ni, apa cikgu buat macam ni kan. So kita pun rasa, kita rasa puas tau. Hati kita sangat rasa puas sebab kita dah bagi yang terbaik kepada pelajar-pelajar kita. Boring, sudah teacher centered, yes agree. Kadang-kadang perasaan boring tu, kita ignore tau cikgu, kita deny kan. Sebab kita rasa, kita nak cepat fikir habis konten aja kan. Betul tak? Asal habis konten, selesai. Tapi kita tak, kita rafikan juga unsur emosi murid. Yang ketiga, kemandirian murid zaman IR. Semestinya zaman sekarang kan, zaman yang sangat mencabar. Ya, bukan sahaja kepesatan teknologi, tapi juga untuk terajui ataupun untuk mereka ni memasuki pasaran kerja. Zaman IR ni memang sangat mencabar sebab mereka perlu ada banyak kemahiran, soft skill. Lepas tu yang dalam 6C itulah yang kita perlu terapkan. Bina kalau kita tak bina daripada mereka belajar, mereka akan, bagi saya mereka akan menderita dalam dunia sebenar. Kena ada bagi sifat daya saing, tahan lasak. Sebab salah satu karakter dalam keperluan kerjaya ni, generasi muda, mereka kena jadi orang resilient, tahan lasak, tahan kepada stres. Jadi kalau mereka boleh tahan lasak, tak boleh tahan dengan cabaran, itu yang sebab sekarang ni kita dengar banyak penyakit mental. Penyakit mental. Ramai pelajar distress. Jadi kita tak nak ada kes macam tu. Walaupun cabaran semakin mencabar, kita kena bina sikap emosi yang kuat kepada anak murid kita. Dan juga kemahiran penting yang diperlukan. Dan kejayaan masa kini pun, dalam masa sekarang ni pun ada banyak lagi kejayaan masa depan yang belum muncul lagi tapi penting untuk kemajuan negara, untuk teknologi negara. Mungkin dia tak nampak lagi di Malaysia, tapi dekat luar negara tu dah ada. Seterusnya kepada guru supaya pentaksiran bidik darjah yang efektif, sebab kita pun dah ada PBD. Jadi bila guru dapat melaksanakan PAK, semestinya lah pelaksanaan PBD tu akan jadi lebih berkesan, kerana murid akan menghasilkan hasil kerja mereka tu yang ada impak, yang bermakna kepada mereka. Dan selalunya lah bila kita memberi penilaian PBD ni, pastilah ada kita kata mungkin ada orang petikaikan. Kalau ada orang petikaikan, mungkin ada murid sendiri kan yang jumpa cikgu, dia mungkin nak petikaikan, kenapa saya dapat TP4, kenapa kawan saya ni dapat TP5. Jadi dekat sini guru perlu memberikan justifikasi yang rasional, yang adil, yang telus, profesional terhadap evidence dan hasil kerja murid. Bagi saya itu yang penting cikgu. Dan bagi saya, bagi kita yang makin meningkat umur ni kan, susah cikgu nak ingat pelajar yang ramai.
Jadi bila kita buat PBD dengan karakter-karakter yang mereka daripada pemerhatian kita tu, kita bolehlah secara langsung kita boleh cuba nak ingat nama-nama mereka. Sebab kita pun rasa bersalah cikgu kan. Kalau kita panggil pelajar kita awak-awak macam tu kan, sedih. Kita rasa pun bersalahnya aku kan, tak ingat nama student. Ya, terpaksa panggil macam tu. Apatah lagi kalau kita pula bila kita pula dipanggil dengan sebegitu, sama je emosi kita dengan murid. Cuma kita ni lebih orang dewasa kan, kadang murid ni sebenarnya dia lebih pendam ke perasaan mereka. Tu cikgu ya, kenapa perlunya PAK 21. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke objektif yang seterusnya, iaitu objektif pembelajaran. Okey, kita semua pun tahu di Malaysia, berdasarkan subjek yang kita ajar, semua berpandukan daripada dokumen standard kandungan pembelajaran ataupun DSKP. Okey, jadi kita kembali kepada berpandukan modul TS25, modul 3. Tajuknya adalah menerajui pembelajaran. Dia berada di muka surat 68 hingga 79, iaitu objektif pembelajaran dan kriteria kecayaan. Okey, saya nak tanyalah cikgu-cikgu kan, sebab sekolah saya baru je masuk kohort 7. Jadi pengetahuan yang saya dapat ni fresh cikgu. Saya nak kongsi dengan cikgu. Boleh tak saya nak dapatkan respon cikgu-cikgu yang dah lama masuk dalam kohort sebelum kohort 7 ni? Macam mana pengalaman cikgu dalam TS25 ni, dalam belajar modul 3 ni? Mungkin boleh kongsikan kepada kami semualah. Sebab saya pun ingin juga nak tahu kan. Mungkin kita boleh berkongsi pengetahuan dan juga maklumat. Okay, cikgu boleh kongsikan dalam ruangan chat box. Okay, jadi saya pun nak tahu juga, adakah pendekatan yang saya terangkan sekarang sama dengan kohort yang sebelumnya? Sebab kami belajar sekarang lah, sekolah saya belajar sekarang, objektif pembelajaran perlu dibina sendiri cikgu. Kita tak boleh copy and paste lagi dalam DSKP. Cuma saya tak tahulah setiap sekolah tu penegasannya bagaimana, tapi di sekolah saya memang kami kena buat sendiri selepas ni. Jadi kami kena praktis, kami kena tambah baik kami punya objektif pembelajaran, tak boleh diambil direct daripada DSKP. Jadi formula yang digunakan adalah formula ABCD. Okey. Oh, cikgu ada kata kohort 2019. Oh, cikgu sekolah kohort 7. Okey, cikgu Fizan pun ada bagi tahu. Okey, ya. Oh, baru tahu kena bina sendiri. Okey, itu apa yang kami ditaklimatkan oleh pentadbir ya, cikgu. So kami ikutlah. Ya. Yes. Oh, cikgu dia sudah tahu ya. Alright, good. Okey, good. Nanti kalau cikgu-cikgu sekolah lain pun boleh kita share kan. Formula audience, behavior, condition, degree. Okey, good. Okey cikgu, so kita tengoklah macam mana kan nak guna formula ni. Okey cikgu, inilah dia ya. Okey, berdasarkan formula B, C, D tu, A is the audience. Okey, cikgu sekarang ni kan cikgu kena buat catatan tau. Cikgu kena tulis. Supaya bila tulis dia akan lebih ingat. Sebab saya pun masa buat talimat ni, saya tulis. Saya tulis cikgu. Nanti boleh buat nota. Boleh tengok semula kan. Apa yang kita belajar ni. Okey, audience menentukan siapa murid dalam kelas. Kemudian behavior, dia tentang sikap dan tingkah laku yang boleh diperhatikan. Okey, cikgu. Okey, saya nak tambah sikit cikgu. Cikgu tulis ya. Ambil nota, tulis. Okey, berkaitan dengan behavior, berkaitan tentang yang boleh diperhatikan, ia perlu dirujuk taksonomi Bloom atau edisi Anderson. Behavior tu. Okey, yang ketiga tu condition. Okey, condition situasi. Okey, situasi pembelajaran dilaksanakan. Okey, alright cikgu, kalau phase zaman ni, okey, cikgu mula guna. Yes, kita belajar sama-sama cikgu. Saya pun sedang praktis juga. Nak menghasilkan the best lah kan. Sampai kita mahir kan. Okay, cikgu, condition is situasi. Contoh cikgu, macam mana situasi contoh? Okay, contoh melibatkan condition ni. Okay, bracket, cikgu buat bracket, buat secara individu atau berkumpulan. Itu condition. Ataupun condition tu juga boleh dalam macam ni.
berpandukan buku teks. Keadaan dia maksudnya menggunakan buku teks. Berpandukan buku teks ataupun secara eksperimen, itu adalah condition. Okay, degree. D adalah aras atau tahap pembelajaran. Okey, contoh cikgu. Okey, katalah kalau cikgu bahasa Melayu kan, kalau paling lengkap nak pelajar bina 10 ayat. Tapi cikgu tengoklah kepada tahap anak murid cikgu. Mungkin cikgu nak pelajar capai 7 daripada 10. Itu contoh aras. Ataupun kita boleh ukur dalam masa. Masa pun boleh. Contoh kita nak bagi latihan ke, pengukuhan ke, timing masa dalam masa 15 minit ataupun menjawab kuis selama 15 minit, macam tu. Kita boleh tentukan masa dalam aras. Okey, setuju cikgu Alright. Terima kasih cikgu Shikin. Degree. Boleh. Yes. Dr. Tusha within 220 word. Yes. My Dr. Tusha Dewi. She's my colleague. Kami sama-sama bentangkan kami punya RPH kami kepada cikgu-cikgu semasa satu slot lah berkaitan dengan RPH. Within 20 words. Yes, that's about degree. Okay, sekarang ni cikgu ni contoh. Okay, yang saya boleh tunjukkan dulu, kita belajar dulu. Yes, Okay, dia bermula dengan di akhir pembelajaran Okay. Highlighter warna merah, murid 3 dedikasi adalah audience. Okay, dapat menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan peratus is the behavior. Menyelesaikan masalah cikgu ni. Dia menyelesaikan masalah daripada tengok kepada aras hierarki kebat. Okay. Condition ni. Berpandukan contoh diberi guru adalah C. Condition. Okay. Degree. Sekurang-kurangnya 4 jawapan betul. Okay. Ini adalah ini yang kita bina sendiri cikgu. Okay, seterusnya satu lagi contoh. Satu lagi. Okay, English kalau okay. By the end of the lesson, pupils of 4 Omega audience A should be able to skim and scan is the behavior. B, a 5-paragraph factual condition. Text with a graph of 4. Of 4 to grow of 4 is condition. And at least 3 out of 4. This is a degree. Advantages of homeschooling as mentioned in the list. Okay, so far so good, cikgu? Alright, okay. OP is not based on activity. Yes, that activity include in the in the lesson plan lah. Memang kita ada buat. Yes. Okay, cikgu, kita tengok lagi cikgu. Okay, apa kata kita praktis dulu? Cikgu praktis dulu. Oops. Alright, okay. Cikgu bagi tulis dekat chatbox tu perkataan awal saja untuk audience. Yang mana? A. Which one is A? Murid. Alright. Is murid satu cempaka, right? Okay, that is A. Okay, sekarang ni saya nak yang behavior. Dia punya kata kerja dia yang mana? Tulis satu huruf je. Okay, dapat menyenaraikan. Yes. Okay, cikgu kena tengok ya. Bila cikgu berkata menyenaraikan, cikgu kena tengok dia berada dalam tahap aras pemikiran yang keberapa? Tahap berfikir yang keberapa? Dia aras rendah ke aras tinggi? Dekat sinilah cikgu tahu. Cikgu punya objektif pembelajaran tu tentang aras rendah ke aras tinggi. Itu sebenarnya kita nak tackle. Yes, lepas tu tengok aras mana. Lepas tu tengok kata kerja dia untuk kita bina kriteria kejayaan. Okay, kemudian condition. Okay, sekurang-kurangnya 5 contoh kan. Saya dah cakap. Okay, which one is C? Condition. Okay, cikgu condition ni condition keadaan.
Sekarang yang mana keadaan cikgu? Dekat sini. Yes, keadaan kumpulan berlima. Kumpulan berlima, tadi kita sebut tadi isi condition kan? Degree. Lima contoh. Yes, okey cikgu. Sekarang ni cikgu kan, okey, saya nak clarify, saya nak beri pencerahan tau. A, B, C, D tu maksudnya dia tidak semestinya katalah yang dia punya condition kan. Dia mesti berada dekat tempat yang ketiga. Dia boleh juga berada di hujung ayat cikgu ni kumpulan berlima kan. Dia sebenarnya ini adalah condition tapi dia boleh berada di hujung ayat dan dia juga boleh berada di tengah-tengah ayat. So dia tak kisahlah dia tak tersusun pun tak apa. Yang apa tu dia punya condition tu. Macam kan yang D ni kalau ikutkan A, B, C, D dia berada akhir, last. Tapi kita letak kat awal ayat tu. Dia sebelah behavior kan menyenaraikan. So it's okay. Tak apa. Yang penting tu kita dah tahu dah. Dia mana apa dia yang A, B, C dan D. Apa aktiviti dia yang kita nak jalankan nanti. Okey, lagi. Okey, cikgu sekarang ni kita nak masuk kepada kriteria kejayaan ataupun KK. Okey cikgu, sekarang ni bila cikgu dah jelas tentang objektif pelajaran, jadi cikgu tak ada masalah sebenarnya nak buat KK ni sebab kita dah tahu dah objektif pembelajaran tu dia berada di aras mana, aras rendah ke di aras tinggi. Okey, moderator mungkin boleh bantu cikgu Jack ni apa itu ABCD mungkin dia baru masuk kot. Baru masuk. Okey, so sekarang ni nak senang faham, KK ni adalah proses kerja murid. Okey, cikgu highlight, cikgu baca catatan cikgu, kriteria kejayaan adalah proses kerja murid. Proses kerja murid dan saya dapat tahulah ya sebab sekarang ni kami punya audience ya cikgu ada yang sampai Brunei. Jadi saya dapat saya tanyalah dekat cikgu di Brunei tu, mereka pun ada juga dalam RPH mereka KK ni. Tapi mereka punya istilah dia adalah step to success ataupun S2S. Bahasa Melayu dia langkah-langkah kejayaan. Kalau Malaysia kita guna kriteria kejayaan, di Brunei langkah-langkah kejayaan. Tapi maksud dia sama. Okey, tetap juga kita dah tengok juga berpandukan di SKP. Okey, selain itu dia juga bermaksud bagaimana murid menunjukkan bukti kejayaannya. Okey, saya bagi satu analogi ya cikgu. Ini pentadbir saya masa kami taklimat. Dia kata nak senang lagi cerita, cikgu bayangkan kita buat kek cikgu. Kita buat kek, objektif pembelajaran kita adalah membuat kek, menghasilkan kek. Jadi, untuk kriteria kejayaan, cikgu kena fikir untuk proses buat kek tu murid tu buat apa. Cuba cikgu cuba cikgu senaraikan, bayangkan sekarang ni kita nak ajar pelajar buat kek. Sekarang ni kriteria kejayaan dia mesti tersusun. Satu, pelajar perlu buat apa? Step nombor 2, pelajar perlu buat apa? Okey, mungkin cikgu boleh fikir sekejap dan tuliskan apa step yang pertama? Nak buat kek. Okey, beli bahan. Okey, dia sebenarnya kita kena kaitkan dengan pembelajaran. Dia menyukat kuantiti, mengadun bahan, membakar kek, menghias kek. Itu dia punya proses. Macam itulah cara kita menyediakan kriteria kejayaan. Okey, saya nak teruskan lagi cikgu Okey, saya harap cikgu boleh dapat semua isi-isi yang saya nak jelaskan. Okey, lepas tu kita pun kena tahu OP dan KK perlu ditulis di depan putih. Cikgu, sebab dalam dia dah ada dah kajian cikgu dalam modul 3 tu dia dah bagi tahu dah ada keberkesanan ya. Cikgu kena sebut sebelum cikgu masuk dalam kelas, cikgu kena inform dekat murid apa yang murid kena belajar hari ni. Jadi sebab dia membolehkan murid tu dia lebih fokus dalam pembelajaran. Okey, saya cuma satu je. Kena ada satu justifikasi kalau cikgu sains kan, kalau nak buat inquiry. Dekat situ cikgu kena ada pertimbangan di situ. Katakanlah kalau katakan kita buat inquiry learning, pelajar kena buat discovery. Dia kena buat penerokaan.
kalau katakan kita bagi tahu dulu apa mereka belajar, dia jadi tak ada apa, dia tak ada trigger kat situ, dia tak ada excitement dekat situ. Tapi cikgu mungkin boleh sebut tu di kemudian. Selepas mereka buat aktiviti discovery tu. Sebab daripada discovery, cikgu buat inquiry tu, kita mesti nak nak memandu murid tu. Aktiviti mereka, jawapan mereka kan. Mesti ke arah untuk mencapai kriteria kejayaan. Mesti berpandukan kepada objektif pembelajaran yang cikgu bina. So, cikgu boleh nyatakan kemudian. Sekiranya lah kalau ditanya oleh pentadbir kan, cikgu dicerap ke apa, kenapa cikgu tak bagi tahu awal-awal. So, cikgu believe, cikgu yakin dengan cikgu punya jawapan. Dan cikgu percaya dengan pedagogi yang cikgu buat, dan cikgu boleh jelaskan sebabnya. Okay. So sekarang ni cikgu, inilah yang kita, benda penting lah, perkara penting yang saya nak sangat share dengan cikgu ni, bagaimana dalam RPH ya cikgu, kita nak merancang aktiviti PAK21 dan ada elemen kebat. Bila sebut elemen kebat, ada dua aras. Aras rendah, aras tinggi. Tak semestinya PAK21 mesti nak kena dalam aras tinggi je. So aras rendah kita abaikan, tak cikgu, tak. Sebab kita nak membina kemahiran murid tu kan. Sebab kalau cikgu tengok ya dalam kita punya objektif pembelajaran, tak semestinya semua 6C tu kita kena capai. Dia berpandukan tengok objektif pembelajaran. Mungkin daripada 6 tu yang ada dalam aktiviti kita tu boleh dapat 4. So sebenarnya cikgu kena faham konsep di situ. Jadi saya dah kongsikan ya aktiviti moderator rakan saya Cikgu Tilaga dah kongsikan RPH PAK21 untuk yang aras rendah. So inilah yang saya dah rancang. Bagi topik sains lah. Cikgu boleh tengok contoh dulu. Sekarang ni cikgu tengok ya, saya bina sendiri objektif pembelajaran saya. Ini saya pun baru belajar cikgu kita guna formula ABCD tu. So di akhir pengajaran, murid kelas 2 UTM dapat memahami sekurang-kurangnya 3 kepentingan tentang gizi seimbang dengan menggunakan pinggan sihat Malaysia dan piramid makanan yang ditunjukkan guru dan aktiviti yang dijalankan di dalam kumpulan berempat. Jadi itulah yang saya bina lah untuk objektif pembelajaran. Lepas tu sebabkan ini aras rendah, di tahap yang dua aras tu. Jadi kriteria kejayaan adalah mereka perlu capai 4. Menyatakan maksud gizi seimbang, menyatakan jenis kelas makanan, menjelaskan panduan gizi seimbang, menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 3 kepentingan gizi seimbang. So dekat sini apa PAK21 yang saya buat, idea rush, round table dan juga soal jawab. So cikgu boleh tengok kat situ apa bahan-bahan yang saya gunakan alat bantu mengajar saya, dan dalam slide dekat depan tu cikgu dah tulis ada objektif pembelajaran, ada kriteria kejayaan, kita sebut kepada anak murid kita dan kita laksanakan aktiviti. So idea rush ni sebenarnya secara umum dia macam ni. Cikgu masuk kelas, cikgu tak ajar tau. Cikgu nak pelajar tu teka. Apa soalan yang akan ditanya oleh cikgu, oleh kita lah. Untuk topik yang mereka nak ajar. Itu secara umum cikgu, tapi kita kena olah macam mana kita nak buat kan langkah-langkah tu. So ini yang ada lah di fikiran saya. Jadi saya saya gunakan toolkit Greenlight Thinking. Itu adalah salah satu toolkit untuk brainstorming. Dan pelajar kena tulis soalan tersebut dengan cepat. Syarat dia kena dengan cepat, dan bila dia dah tulis satu ayat tanya, dia angkat tangan. Dan setiap kumpulan hanya dibenarkan menulis satu soalan je. Satu soalan, dia dah siap, cepat angkat tangan. So yang paling cepat angkat tangan tu kita dengar dulu apa jawapan dia. Lepas tu, bila kita dah dengar soalan tu relevan atau tidak, kita tulis. Kalau cikgu tengok kat sini, saya tulis tau cikgu. Soalan pertama kan, dia yang nombor 1 ya. Ada nombor 1, mengapa gizi seimbang penting? Itu yang soalan tu dia tanya dulu. So saya catat. Lepas tu saya akan ulang lagi sebab saya target lah pelajar, aktiviti ni pelajar boleh keluarkan, janakan 4 soalan. So saya buat 4 kali tau, saya ulang. Jadi saya catat. Jadi pelajar dia mencapai lah, dia dapat mengeluarkan soalan yang bersesuaian, yang berkaitan dengan topik yang saya ajar, dan dia menepati kepada kriteria kejayaan yang saya bina.
Okay, lepas tu dah masuk induksi, dia akan masuk aktiviti utama. So aktiviti utama pula, saya guna pakai balik cikgu soalan yang tadi. Sebab mereka kena kita kata terokai lagi lah isi kandungan tu. Waktu ni memang tak ada buku teks. Waktu induksi tak ada buku teks. Saya memang tak bagi buku teks. Mereka bincang lah. So masa aktiviti utama baru dibenarkan. Mereka nak dapatkan sumber kan, nak jawab soalan. Jadi mereka boleh guna buku teks. Lepas tu, diorang akan tukar soalan. Macam katakan kumpulan 1 dijawab oleh kumpulan 3 soalan dia. Soalan kumpulan 2 dijawab oleh kumpulan 4. So kita exchange lah cikgu. Lepas tu kongsi lagi. Lepas tu cikgu dengar, tengok apa dia punya jawapan ni kan. So dekat situlah kita akan bimbing murid dalam aktiviti. Kita bersoal jawab, kita tanya banyak soalan dekat murid-murid, semak kefahaman dia. Lepas tu kan, okey, dalam aktiviti tu kalau cikgu ada perkara yang cikgu rasa penting yang cikgu nak sampaikan, cikgu boleh berpusatkan guru juga. Macam saya nak berpusatkan guru bila saya nak tunjukkan anak murid saya tu pinggan sihat. Ada dua masa piramid makanan. Okey, ada satu lagi saya bagi piramid makanan dalam aktiviti utama tu, iaitu mereka bincang sama sendiri sebab piramid makanan tu mereka dah ada pengetahuan sebenar. Kita bincang lagi. So dekat situ demonstrasi untuk pinggan sihat daripada cikgu. Lepas tu kita buatlah aktiviti penutup. Okey, pada penutup paling mudah kita buatlah soal jawab cikgu. Kita bagi wakil kan. Kalau cikgu rasa cikgu ada masa lebih, lagi, cikgu je boleh buat exit ticket kepada murid untuk buat rumusan. Okey, cikgu, saya turunkan lagi. Okey, sekarang ni yang aras tinggi, cikgu. Okey, saya fokus kepada objektif ya, cikgu. Objektif dalam kriteria itu yang 4 paling kritikal. Okey, saya mengajar sains tingkatan 4. So, cikgu tengok ya, saya punya OP macam mana saya buat. Topik tentang sektor tenaga. Okey, kalau ikutkan standard pembelajaran dalam di SKP yang ini memang dah ada. Mewajarkan. Perkataan mewajarkan aplikasi adalah satu dalam tahap tinggi. Aras tinggi. Sebat. Jadi objektifnya apa saya buat cikgu? Okey, saya buat problem based learning. Pembelajaran berasaskan masalah. Jadi saya punya objektif saya buat di akhir pengajaran murid kelas 4 UKM dapat melaksanakan pembelajaran berasaskan masalah yang berkaitan sektor tenaga. Menggunakan bahan multimedia dan digital di dalam kumpulan berempat. Guna formula ABCD. Seterusnya, okey, saya nak bina KK. KK saya mestilah yang melibatkan aras-aras yang kata kerja yang aras tinggi. Jadi cikgu tengok kat situ. Maksudnya dalam PBL tu apa yang saya nak? Saya nak pelajar saya menganalisis isu. Okey, isu apa yang saya dah bagi? Pengembangan sistem pepejal. Tentang pelitup muka dan kit diri. Dia dapat mencadangkan penyelesaian terbaik untuk atasi isu ini. Seterusnya merancang kempen kesedaran. Saya terapkan SDG dan mereka cipta kuasa dan menilai hasil projek. Okey, mungkin cikgu boleh baca dulu cikgu. Saya minum air, minta maaf ya cikgu ya. Saya rasa tekak saya ni kering sekejap. Okey, induksi saya cikgu, saya tunjukkan artikel surat khabar. Sebab kita nak nampakkan ada isu kan, real problem kan. Jadi kita tunjukkanlah surat khabar. Lepas tu baru cikgu bagi pernyataan masalah. Dalam problem based learning, project based learning, cikgu perlu membina pernyataan masalah dia untuk diselesaikan. Okey, jadi saya bina pernyataan masalah tentang isu pembuangan pelitup muka. Kesan COVID daripada selepas post endemik, masalah ni masih berlaku, berluasa. Jadi dia kena bincang. Jadi dia nak bincang, dia guna toolkit apa? Saya guna 5W1H. Dia orang bincang secara berkumpulan. Itu kegunaan toolkit. Cikgu Nasha nak tanya OP dan KK tidak semesti terus tulis pada papan tulis. Kalau nak ikutkan pentadbir memang nak sangat tulis cikgu. Kalau kita dicerap pun baik cikgu tulis. Nanti cikgu punya markah kurang nanti. Kalau waktu tak sempat tak apalah kan. Kalau cikgu boleh prepare, cikgu tulis ya. Okay. So sekarang ni aktiviti utama. Okay, bila dia dah bincang kan, dia dah bincang, dah brainstorming idea. Lepas tu dia kena fikirkan apa penyelesaian dia. So dia pun bincang-bincang lah apa idea nak atasi kan. So orang student work ada 1, 2, 3, 4 semua bincang-bincang.
apa cara atasi isu tu. Saya guna toolkit saya green light thinking untuk brainstorming. Lepas tu bila dah ada banyak idea, kena pilih cikgu. Kita kena minta pelajar menilai. Bila menilai idea, kita gunakan satu lagi toolkit, nama dia impact effort matrix. Okey, cikgu jangan risau kalau cikgu tak tahu lagi apa tu toolkit tu. Cikgu saya akan bagi tahu sekejap lagi. Masa saya 15 minit lagi saya kena go through juga nak tunjuk kat cikgu. Okey, lepas tu baru dah dapat satu pilihan terbaik yang the best itulah yang terbaik barulah mereka boleh buat rancang kempen. Dia boleh buat poster kan, dan bentangkan dalam persembahan multimedia dan dinilai oleh guru. Dan penutup, dah bentang, guru akan bagi penilaian, buat rubrik dan dapatkan maklum balas oleh guru dan mendapat pendapat daripada rakan sekelas dia. Okay, ini is about problem based learning. Cikgu, okay, saya kena teruskan lagi ya. Masa kita pun tak banyak lagi. Okey, saya nak tunjukkan cikgu sebab ramai yang tanya juga macam mana kalau kelas belakang kan. Okey, inilah pendekatan yang saya buat masa saya ajar matematik. Saya ni. Okey, lagi. Okey cikgu, pelajar memang suka ya kalau kita ada buat gerakan badan saya guna gerakan badan, tangan dan guna tangan. Penggerakan kinestetik guna kinestetik ya cikgu. Jadi kita boleh kreatifkanlah buat gerakan badan untuk kita mengajar kelas hujung kan. Jadi mereka pun seronok ada unsur didik libur kat situ. Lepas tu berlagu kan, kita buat lagu, cerita lagu. Jadi pelajar pun seronok bermotivasikanlah untuk belajar kan. Sebab sekarang ni masa kita punya cabaran ramai mengeluh kan, silibus susah-susah kan. Jadi itulah kita kena usahakan cikgu. Macam mana nak jadi mudahkan mereka kan. Kita sentuhlah hati mereka, kita sentuhlah jiwa mereka bagi dia seronok belajar. Mungkin dari segi kognitif tu, pemikiran tu dia ambil masa dan untuk kita nampak impak dia kan. Tapi dari segi hati emosi cepat je cikgu. Kita boleh tackle hati murid ni. Okay, so saya lagi. Okay, awesome cikgu, permainan awesome. Apa kak? Cikgu Nasha, ada volume tak untuk video ni? Ada sound tak untuk video ni? Okay, cikgu Telaga give me sekejap semasa lagi. Okey, boleh cikgu Telaga bagi masa saya ya, sekejap cikgu ya. Saya kalau boleh nak deliver habis cikgu. Boleh ya? Okey, guna awesome pun boleh cikgu. Okey, kita pelajar yang kalah tu dia dalam santai kan, dia rasa happy lah walaupun dia kalah sebab dia rasa seronok. Dia tak perasan pun, dia tak sedar pun dia kalah. So kita boleh tanyalah pada pelajar yang kalah tu. Okey. So ni simulasi cikgu. Okey, simulasi dalam sains banyak digunakan simulasi teori-teori kan yang abstrak. Kita boleh lakonkan semula, main peranan pun boleh. Ini penggerakan zarah cikgu. Saya guna kaedah simulasi. Pada waktu ni cikgu, saya pun sedang improve diri juga. Saya dibimbing oleh SIC Plus. Saya pada masa ni. Okay, so kita sama-sama lah belajar cikgu. Okay, so cikgu tahu ya, kaedah simulasi pun salah satu pendekatan
Okey, seterusnya demonstrasi pun banyak guna. Okey, saya nak habiskan lagi ya tentang scaffolding dengan toolkit. Okey, scaffolding merujuk pada bimbingan guru secara berterusan atau berkala sehingga murid mahir sendiri tanpa bantuan guru. Okey, kita tahu bahawa sebenarnya kita dah banyak dah buat peranan ni cikgu. Cuma bila kita menghayati apa itu scaffolding, bimbingan kita tu, okey, maksudnya kita nak bimbing tu pelajar tu bukan sepanjang masa, tidak cikgu. Biar pelajar tu dia sampai dia mahir tanpa bantuan guru. Saya bagi contoh katakan pelajar tu dia tak mula-mula tak tahu buat video. Cikgu ajar dia buat video. Cikgu bagi dia bahan, cikgu tunjuk kan macam mana nak buat kan. Lepas tu dia cuba buat. Bila dia cuba buat sampai dia berjaya. Bila dia dah buat kali pertama, lepas tu cikgu bagi tugasan lain, lepas tu dia dah boleh buat. Dia dah boleh buat sendiri tanpa bantuan cikgu. Maknanya itulah scaffolding cikgu. Mungkin ada banyak lagi contoh lain kan. Itu yang paling mudah saya bagi tahu. Okey, contoh lain soal jawab. Teknik menyoal. Okey, yang ini kita kena mendalami lagi cikgu. Bagaimana teknik menyoal yang berkesan. Kita kena bagi soalan yang open-ended. Kalau untuk aras tinggi, kita kena skill kita, kemahiran untuk menyoal penting. Maklum balas, seni maklum balas yang boleh bagi impak pada murid. Demonstrasi, okey, memberikan contoh dan analogi. Kaitkan penstrukturan kognitif. Okey, kita akan go through lepas ni tentang toolkit dan kaedah bercerita. Okey, Cikgu Tilaga, give me a few more times. Okey, Cikgu, sekejap ya. Okey. Alright, okey. Tentang toolkit atau alat berfikir, Cikgu. Okey, di sini kita tahu bahawa dalam PAK 21, dia melibatkan proses berfikir murid. Jadi peranan kita cikgu perlu membina kemahiran berfikir mereka ni secara berstruktur. Ada turutan dia, ada sistematiknya. Supaya murid tu dapat menjana idea tu dengan berkesan dan secara berpandu. Okey, apa toolkit yang saya nak tunjukkan? Okey, saya tak tunjukkan I think sebab I think tu dah cikgu dah dengar. Yang saya nak tunjuk ni yang cikgu yang belum tahu lagi atau mungkin cikgu mungkin dah pernah dengar tapi tahu macam mana nak guna. Okey, kita boleh guna fishbone diagram ataupun tulang ikan. Okey, tulang ikan ni apa tujuan dia? Kita nak bila kita pelajar bincang, dia mencari sebab punca. Contoh yang ada dekat sini Ketamajung kan, pelajar yang buat aktiviti ni dia nak mencari sebab kenapa wabak pandemik ni berlaku. Okey, kalau dalam dia punya template yang sebenar, setiap tulang ikan tu dia dah ada dia punya penghususan dia lah. Dari segi method, dari segi material, mungkin kesilapan tu daripada bahan ataupun mungkin dari segi cara kendalikan ataupun mungkin dari segi kejadian alam, mother nature semula jadi atau mungkin dari segi pengukuran ataupun dari segi mesin ataupun dari segi manpower. Okey, kenapa ada perkataan macam ni cikgu? Kalau kita belajar asalnya design thinking ni dia berasal daripada kegunaan orang-orang industri, orang-orang yang buat bisnes yang terlibat dengan membina produk. Bila buat bina produk, mereka kena mencipta inovasi, perlu mengenal pasti isu dan masalah untuk mereka menambah baik produk mereka. Jadi sekarang design thinking atau pemikiran reka bentuk ni dia dah banyak guna dalam pengajaran. Kita boleh menerapkan. So inilah kita boleh guna template ni, fishbone diagram. Okay, lepas tu green light thinking. Okay, ini brainstorming cikgu, brainstorming idea. Maksudnya green light thinking ni kita nak pelajar tu dia lahirkan banyak idea. So, prinsip dia green light thinking ni makin banyak idea pelajar tu keluarkan lagi bagus. Sebab kita kaitkan dengan lampu isyarat. Hijau maknanya kereta boleh jalan. Jadi semua idea tu baik. Masa pelajar bincang, kita raikan semua wajar ke tak wajar tu kita akan nilai kemudian. Kemudian pelajar yang lagi bagus, idea pertama, idea murid yang ada tu dia boleh bina lagi. Dan inilah yang saya guna ni, kita buat template ya cikgu, lembaran kerja kan. Jadi nak nampak simbolik green light thinking tu kita letaklah gambar apa ni, brain ke, letak mentol ke, guna traffic apa ni, lampu hijau, boleh je. So belajar ni semua kongsi jawapan semua dekat dalam lembaran kerja ni. Okey, lepas tu kalau kita gunakan, dan cikgu boleh design sendiri juga. Katakan macam ni kan, cikgu ada idea lebih kreatif, cikgu boleh pun buat bentuk-bentuk yang macam mana yang sesuai. Kalau katakan kita guna bahan digital kan, kita boleh bina. Macam ni yang saya boleh tunjukkan satu contoh, kita boleh template, kita buatlah bentuk bulatan, dekat sini pelajar tanpa stiker. Ini dalam Google saya rasa Google Slide kot saya rasa ni. Masa PKP dulu. Dia orang boleh cadangan dekat sini dalam ruangan tu. Ini adalah green light thinking.
Lepas tu effort impact matrix. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, dia ada melibatkan dua paksi, paksi X dengan paksi Y. Paksi X dia melibatkan usaha. Usaha kita, paksi Y adalah kesan. Okey, dan bila dalam effort versus impact matrix ni, dia ada 4 kuadran cikgu. So penyelesaian terbaik adalah dia berada dalam yang grade, di mana dia mesti yang terbaik adalah impact dia tinggi dan dia hanya memerlukan usaha dan kos yang rendah. Sebab dalam industri mereka memang nak boleh meminimumkan kos lah cikgu, ataupun usaha tu tidak membebankan. Jadi that's the best grade dekat situ. Maksudnya cadangan yang banyak-banyak tu kita akan evaluate. Pelajar akan evaluate, menilai. So dia akan letakkan mana yang relevan dekat bahagian antara 4 kuadran ni. So yang bila dia letak je kuadran yang grade tu ada dalam tu yang ada yang terbaik, kat situlah kita pilih the best solution. Okay, lepas tu 5Y analysis. Okay, 5Y analysis ni pun daripada isu masalah, dia akan kena pasti apa punca dia. Jadi dekat sini daripada 1Y ni dia akan fikir kenapa. Contoh macam kenapa kereta ni dia tak boleh bermula kan. Dia bagi sebab yang pertama, lepas tu daripada sebab pertama dia akan tanya lagi kenapa. Tanya berapa kali kenapa sampai kali yang kelima. Kali kelima kita akan kena pasti itulah jawapan dia yang sebenar, dan pastikan penyelesaian tu kita boleh kawal cikgu. Maknanya yang kita boleh buat tindakan. Kalau yang dia punya jawapan akhir tu yang boleh kawal, so kita kena betulkan balik kita punya method kita tu, proses kita melaksanakan 5Y analisis tu. Dia mesti yang boleh kita kawal. Sama juga bila PDPR kan, ramai pelajar boleh tak join, kehadiran sikit. So apa yang boleh kita kawal? Yang bahagian motivasi yang kita boleh kawal. Tapi kalau sebab-sebab lain yang mereka bangun lambat ke, tak tengok jadual ke, tak malas belajar tu, kita tak boleh kawal. Tapi kita boleh bagi motivasi kepada pelajar kita tu untuk kita engage mereka dalam pembelajaran. Then satu lagi ni 5-1-1H method. Okay, beza dia yang 5-1-1H method ni kita analisis secara keseluruhan satu isu tu. Mencari maksudnya kenapa, siapa, apa, bagaimana. Okay, dan seterusnya, okay, rose button. Ini pula kalau ada isu, kita gunakan pendekatan ini, bunga rose. Bunga rose ada apa? Ada bunga untuk aspek positif, analisis aspek positif dalam isu tersebut. Negatif bahagian duri untuk kena pasti apakah cabaran dia, masalah, dan di sebalik isu tu dia apa peluang yang boleh diterokai. Itu adalah bahagian kuduk. Okay, saya rasa kalau dalam English kan, English dia ada banyak dia punya topik-topik ni kan. So dia ada banyak reflection. It's a good template kalau untuk rose. Cikgu-cikgu, the best lah. Dia under for the very mindful reflection. Okay, ini contoh toolkit ya, dalam bentuk kertas mahjong, boleh dilukis ataupun dalam bentuk digital. Okay, boleh kita buat bentuk macam ni. Kita boleh guna stiker yang berbeza, warna yang berbeza untuk differentiate ya, bahagian positif, negatif dengan bahagian yang ada potensi. Lepas tu, okay, toolkit. Okay, cikgu, okay, toolkit ni memang bermakna sebab modul 3 ada. Cuba beza yang sedia ada KWL, yang ditambah satu lagi adalah H. Okay, kita tengok ya, kita tengok yang bahasa Melayu. K, what I know. Ini adalah kita sebelum mengajar, kita gunakan untuk tanya apa pengetahuan sedia ada murid. W, apa yang ingin mereka tahu. Ini pun sebelum mengajar kita boleh tanya apa yang mereka nak tahu tentang topik yang kita ajar. Dalam masa pembelajaran, kita boleh tambah lagi satu H, bagaimana saya belajar lebih lagi. Dan L tu selepas kita mengajar, kita boleh buat rumusan apakah yang setelah saya belajar. Template ni sebenarnya idea dia pun banyak. Cikgu boleh tulis, cikgu boleh lukis dekat whiteboard ataupun pelajar tulis dalam buku mereka pun boleh sebab dia proses yang berterusan. Cikgu boleh semak hasil maklum balas murid menggunakan KWL chart ni. Okay, lepas tu, okay, saya tunjukkan sikit alat-alat bantu mengajarnya cikgu. Okay, cikgu tengok ya, paling penting cikgu kalau cikgu nak ikut makan saya, boleh. Okay, cikgu cuba cari ni, buat week clip ni. Cikgu belilah 10
10 pun rugi cikgu buat macam ni. So ada lembaran kerja cikgu letak je. Just kita tukar-tukar je dia punya lembaran ni. Ikut kepada aktiviti kita, ikut kepada toolkit yang kita guna. And then loceng, make sure plasticine pun kena ada, pensel warna semua tu memang kena ada lah. Memang kita boleh bawa masuk ke dalam kita punya kelas, kita boleh bagi pelajar kita guna. And then kalau cikgu ada bahan-bahan batu mengajar kan untuk topik-topik tertentu tu, cikgu boleh guna pakai balik untuk setiap tahun. Semisal saya dah bina dah atom building board untuk topik tentang pembelajaran struktur atom, dan saya akan gunakan setiap kali topik saya ajar ni. Boleh guna pakai semula. Dan satu lagi, ni satu lagi cikgu. Idea saya kalau bentuk teks dalam buku teks ayat panjang-panjang, cikgu boleh jadi pemudah cara, tolong mudahkan cikgu. Boleh tukar dalam bentuk yang lebih menarik, kita boleh suruh pelajar tu mix and match ke, main tampal-tampal ke, suai padan ke. Then kita jangan minta lah pelajar terus baca macam ni sebab dia akan menyukarkan budak. Kalau pelajar yang kelas hujung tu lagi kesian cikgu kan, terpinga-pinga mereka tak nampak langsung kan. So kita boleh ubah cara buat aktiviti gambar tu pun kita boleh suruh pelajar buat guna plasticine, combine dengan warna-warna, pensel warna semua pun dia dah jadi satu pembelajaran yang bermakna kepada murid. Inilah cikgu yang saya dah buat. Exit ticket dengan entry ticket. Entry ticket sebelum kita mengajar kita boleh tanya pada pelajar dulu apa yang kaitan pengetahuan mereka sedia ada kepada topik yang kita ajar. Exit ticket kita nak dapatkan maklum balas bagi topik yang kita ajar. Lepas tu cikgu Tilaga, back to you cikgu Tilaga. Sekian saja perkongsian daripada saya cikgu. Terima kasih dapat bersama dengan saya. Sehinggalah pukul 4 lebih 3 minit sikit. Back to you cikgu Tilaga. Terima kasih cikgu Nasha. Memang satu perkongsian yang amat baik. Sekejap cikgu. Siapa-siapa yang nak reach out saya, ambil Facebook saya, nama saya. Saya akan respon cikgu. Saya akan boleh message saya anytime, saya akan cuba bantu cikgu. Tilaga. Cikgu Nasha, ada beberapa soalan tadi daripada Cikgu Eng. Kalau nak tulis objektif pembelajaran dengan kriteria kejayaan dekat whiteboard, ruangnya tak cukup. So, apakah kaedah yang mereka boleh gunakan untuk menulis OB dengan KK? Saya pun menghadapi masalah macam tu. Kadang-kadang saya terpaksa kecilkan sikit tulisan saya kan juga. Tapi sebab ruangan tu yang ada, saya guna pakai lagi lah. Mungkinlah kalau rasanya kita kena cuba fikir sikit lah, mungkin kena tambahan something to think of. Saya pun tak dapat lagi idea lagi macam mana. Takat ni ruangan yang ada tu I will make use lah utilize betul-betul lah tempat tu. Mungkin cikgu ringkaskan OP dengan KK. Kedua adalah daripada Cikgu Mohan Priya. Yang kaedah mind and combine tu boleh tak amalkan di sekolah rendah? Sure, can. Boleh cikgu, boleh. It's about creativity cikgu. Memang boleh je, boleh. Sampai kita pelajar dewasa, IPTA pun memang ada pensyarah yang buat aktiviti PAK 21 tau cikgu. Boleh je. Thank you Cikgu Nasha. So kalau peserta ada apa-apa soalan, boleh type dekat di ruangan chat. Sementara itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nasha atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Ringkasnya saya boleh katakan macam ni, if we fail to plan, we plan to fail. Bermaksud kalau seorang guru tu tidak buat lesson plan dengan lengkap, maksudnya cikgu tidak plan untuk mengajar dengan tidak akan mencapai objektif pembelajaran dengan 100%. So seterusnya saya very inspired dengan toolkit yang Cikgu Nasha gunakan, especially Fishbone, Greenlight, Tinker, 5-way analyzing and rose start tone, KW, KL semua tu. So, ia adalah satu kaedah di mana kita memudahkan pelajar untuk memahami sesuatu topik, connecting the students. If not, kita talk and talk sahaja. Seterusnya Cikgu Nasha boleh pergi slide sebelumnya yang
Oh, tentang webinar tadi ya. Okey, sekejap ya. Okey. SPL KPM. Ya, sekejap ya. Okey, this one. Okey. Okey, seterusnya guru-guru boleh isikan gunakan pautan maklum balas dan juga borang pendaftaran untuk mengisikan program hari ini, kehadiran hari ini. Seterusnya guru boleh mengisi SPL KPM untuk program dan webinar CDL ini. Cikgu kena pergi ke pembelajaran, ruangan pembelajaran kendiri dan klik Connecting Dots program. Lepas tu cikgu boleh mengisi maklumat yang tertera di website anda. Okey, seterusnya admin boleh share program minggu depan. Okay, so dengan dengan bangganya kita dah habis siri ke 88. Seterusnya CDL Hands-on Online Session siri 89 akan berlangsung pada 12 Mei 2023 Jumaat pukul 3 hingga 4:30 petang bersama dengan Cikgu Rafika Samsunanwar. Okey, bertajuk aktiviti pameran hebat merangsang keyakinan diri murid. Berharap hari ini kita mencapai maksimum 500 peserta. So saya berharap semua peserta setia bersama dengan CDL program dan akan mendapat benefitnya untuk diri anda dan juga untuk pelajar kita. Seterusnya Cikgu Nasha boleh ambil gambar. Cikgu kita nak ambil gambar cikgu ya. Boleh cikgu? Kita nak ambil gambar. Sesi fotografi akan bermula. Ya. Sebelum kita akhiri. Cikgu boleh kongsikan nama Facebook yang cikgu cakap tadi? Okey. Tak apa, Nasha saya akan kongsikan. Rasanya nanti ada admin boleh ada yang boleh bantu untuk reach out saya punya Facebook. Okey, kita sama-sama cikgu bantu cikgu cikgu. Sebab saya nak cikgu-cikgu semua yakin untuk buat aktiviti PA-Kedung 1 dan menerapkan kebat dalam pengajaran ya. Dengan confidentnya cikgu boleh ajar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nasha dan juga Cikgu Syiraga atas perkongsian hari ini. Alhamdulillah kita berjaya jalankan sesi kita pada petang ini dengan baik sekali insya-Allah. Dan kita dah nyatakan bahawa minggu depan kita akan bertemu dengan Cikgu Siti Rafika pula dengan tajuk yang lain dan pada minggu hadapan kita akan bersama-sama dengan murid-murid Cikgu Siti Rafika sekali. Okay, terima kasih cikgu. Okay, next week kita jumpa lagi tau ya. Sambung lagi tentang siri kebat. Okey, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wesak kepada semua penganut Buddhis. Selamat Sambung Raya. Thank you. Terima kasih semua.